Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari tu baru-baru ni teacher ada bagi soalan carbon compound SPMRSM trial 2020 yang akak, abang, senior atas awak baru saja jawab soalan ni kan. Alright, so kenapa teacher bagi soalan SPMRSM terus? Sebab teacher nak expose pada awak corak soalan yang ditanya dalam SPMRSM ataupun SPM pun lebih kurang lah. Okay, so senang lah. So better awak expose dengan soalan ni, so awak tahu macam mana bentuk soalan yang akan keluar. Okay, pertamanya untuk soalan number 6 carbon compound. So bila dapat soalan macam ni, dia biasanya akan bagi flowchart reaction ni, banyak-banyak reaction. Okay, apa yang nak kena buat, kaji dulu setiap satu proses yang berlaku, baru kita kenal pasti apa itu compound X ni lah. Okay, so bila tengok soalan macam ni, janganlah gelabah. Tengok dulu apa satu-satu yang awak kenal ataupun yang awak ingat kan. Alright, so tengok pada proses satu dulu, proses satu dululah. Okay, ni tengok pada compound X ni, tengok C2H2CO ni macam tak pernah jumpa kan. Teacher aku tak pernah ajar aku yang general formula yang akhir dengan O ni. Ya betul soalan ni, soalan salah. Senang, student memang gitu. Sedangkan soalan ni dia twist sikit untuk kelirukan student. Sebenarnya ini molecular formula ni adalah betul, tak salah pun. Okay, so pergi kat pertama sekali kita tengok satu-satu lah. Tengok proses satu dulu. Okay, ini glukos. Okay, kalau awak ingat balik, teacher pernah sebut pasal glukos ni. Okay, glukos dalam carbon compound ada satu part je teacher sentuh pasal glukos, iaitu fermentations of glucose dalam preparations of alcohol. Okay, dalam preparations of alcohol memang ada fermentations of glucose. Ini kiranya automatik kita tahulah ini adalah proses fermentation. Okay, so bila fermentations of glucose, dia kena ada yeast. Baru boleh produce alkohol. Alkohol apa? Daripada glukos mesti etanol. Mesti produce etanol, tak boleh alkohol lain. Butanol ke, propanol ke, tak boleh. Fermentations of glucose mesti produce etanol and carbon dioxide. Sebab carbon dioxide itu datang daripada yeast. Okay, so tengok, so bila dah kita tahu sini fermentation of glucose and must produce ethanol and carbon dioxide, maknanya yang ini mestilah etanol. Tapi kenapa molecular formula dia macam ni kan? Kita check dulu. General formula alkohol apa? CN H2N plus 1 OH kan? So since etanol, awak tahu dah ini produce ethanol, so carbon dia ada 2. So masukkan nilai N ni as a 2 lah. C2H 2 darab 2 tambah 1 5 OH. Supposedly ethanol yang awak belajar dapat macam ni sebab OH kan. Tapi kenapa dia tulis macam ni? Sebenarnya dia saja nak kelirukan student. Sebenarnya H ni macam mana boleh jadi 6? H ni dia masuk sekali dengan H kat depan ni. H kat functional group masukkan H kat depan ni. So jadilah C2H2CO. Benarnya betul, tak salah pun. Cuma student akan keliru sebab kita dah belajar general formula mesti akhir dengan functional group. Tapi bila in terms of bila lukis tak boleh lah buat macam ni. H kat rata-rata kan. Tapi kalau molecular formula kita boleh campur je. Okay, sebab tu kita kena expose dengan soalan exam. Alright, so next kita dah tahu dah ni compound X ni ada etanol, alkohol, etanol. Okay, seterusnya pergi ke proses 2. So proses 2 menggunakan porcelain chip. So maknanya awak kena fokus kat chemical properties of alcohol lah, since compound X ni alkohol kan. So porcelain chip ni adalah catalyst. So kalau ingat balik dalam reaction apa yang menggunakan porcelain chip? Apa dia? Dehydration. Dehydration. Catalyst lain yang kita boleh guna adalah aluminium oxide pun boleh, tapi dan concentrated sulfuric acid pun boleh, tapi biasanya kita guna porcelain chip lah. Okay, dehydration kalaulah dalam alkene yang double bond tu ada proses hydration. Hydration maksudnya additions of water. Alkene jadi
alkohol. Tapi dalam alkohol kita ada D, kita tambah D kat depan hydration ni, jadilah dehydration. Maknanya ini adalah removal of water. So dia proses yang terbalik dengan hydration. So dia akan, kalau hydration, alkin jadi alkohol, dehydration, alkohol jadi alkin. Okay, Right. So apa yang akan tahu? So since alcohol dehydration, alcohol produce alkin double bond. So ini adalah etanol. Mestilah compound Y adalah ethene. Sebab ada removal of water, letak water lah. Ethene. Jangan pula etanol undergoes dehydration dapat heptene. Tak boleh lah. Carbon, number of carbon sama. Yang berubah adalah functional group. Daripada alcohol jadi double bond. Hydroxyl group jadi double bond. Okay. Alright, so settle yang ni. Ni adalah dehydration ya. Sebab apa kita tahu? Sebab porcelain chip ni hanya pakai dalam dehydration. Okay, next. Process number 3. Okay, tengok ethanol jadi carbon dioxide and water. Yang ni teacher banyak kali ulang. Carbon dioxide and water adalah produk daripada complete combustion. Complete combustion adalah combustions yang terbakar dalam keadaan excess oksigen. Combustion mesti ada oksigen. So ini adalah complete combustion. Kalau alkohol mesti undergoes complete combustion sebab alkohol mengandungi OH. So dia senang terbakar. Dia takkan lalui incomplete combustion macam alkin, alkyne dan alkin kan. Incomplete tu kan akan produce pollutant gas dan juga soot kan, jelaga. Tapi untuk alkohol, terutamanya etanol, dia compound ni adalah good fuel. So sebab itulah dia akan undergo complete combustion with the presence of excess oxygen. So dapatlah carbon dioxide plus water. Produk ni wajib untuk combustion yang complete. Okay. Next, yang proses 4 ni pula. Proses 4 tengok pada sini kan, etanol. Lepas tu dapat apa ni? Ni functional group siapa ni? C double bond OOH adalah carboxylic acid. So since kita pakai etanol, so mestilah dapat etanoic acid. Macam mana? Apa reactions yang tukar alkohol jadi carboxylic acid? Oxidation. Tengok balik chemical properties of alcohol. So oxidation, kita letak O dalam bracket ni, maksudnya oxidation ni datang dari siapa? Oksigen ni kena ada oxidizing agent. So oxidizing agent ada dua, tapi kita pilih salah satu sahaja. Ingat balik apa dia, nanti kita tengoklah. Alright, so kita boleh, bila dah tahu semua jawapan, semua dah kaji semua reactions ni, baru kita boleh tengok soalan. Okay, baru kalau awak tengok soalan baru nak tengok proses, awak akan jadi confused. Lepas tu tinggal je soalan ni kan. Sebab tu teacher kata kalau dapat soalan carbon compound, kaji dulu reactions yang ada kat sini, baru tengok soalan. Okay, next. A. Name the enzyme produced by yeast in process 1. So fermentation guna yeast. Enzim apa yang breakdown glucose jadi etanol dengan carbon dioxide? Zymase. Memang enzim zymase. Okay. Alright. So B. Draw the structural formula of compound X. So compound X adalah etanol. So lukis macam ni lah. Etanol ada 2 carbon dengan functional group OH. Yang inilah. Ni betul. Okey, 2 carbon, cukup hidrogen dan juga functional group yang betul. Macam mana boleh jadi salah? Contoh OH boleh berada di mana-mana, tetapi kena bonded, C kena bonded pada O. C kena bonded pada O sebab functional group alkohol OH. Bukannya HO. Salah. Tak boleh C bonded dengan H, salah lah. So contoh yang awak nak letak kat sini. Tapi awak kenapa salah yang ni? Sebab bonded kat H. Salah. Functional group alkohol adalah OH, start dengan O. So C kena bonded dengan O, bukan H. Okay, next. Yang ni apa salah? Bond dia lari. Lari daripada O ni lah. Supposedly dia attach to O, tapi lari nak cepat kan. Salah juga. So 1 markah. Alright. Okay, so next soalan. So dia kata soalan C, dia suruh lukis diagram proses tu.
So proses tu kalau tengok balik adalah proses dehydration. So soalan ni famous sangat tanya dalam soalan sebab dia suka minta awak draw. Okay, bila draw dia ada syarat-syarat yang kena follow lah untuk draw. So untuk dehydration, okay, ini adalah cara set up apparatus for dehydration, means that alcohol to alkene double bond. Okay, macam mana nak buat? Lukis dulu set up ni and make sure label setiap satu. Ni ada satu lagi. Okay. Alright, so apa yang kena ada adalah porcelain chip, ethanol dengan juga cara kita nak collect gas. Okay. So since alcohol ethanol, kita heat dengan kehadiran catalyst akan dapat ethane gas. So macam mana kita nak collect ethane gas? Kita guna water displacement method. So kalau kat sini cara nak lukis delivery tube ni mestilah bawah water level sebab atmosphere dia lagi akan menekan lah. So gas akan masuk. Kalau lah awak buat delivery tube dengan water level bawah pada muncung dia ni, salah. So make sure tinggikanlah water level daripada hujung ni, tips of delivery tube ni. So barulah gas keluar. Kita akan collect gas ke atas. Okay, next apa yang kena make sure betul adalah stopper. Stopper tak boleh masuk ke dalam macam ni. Contoh ni awak lukis sini, dia masuk ke dalam, salah ni salah. So kena make sure stopper tu keluar sikit, half, sebab menunjukkan kita senang nak remove delivery tube ni daripada delivery tube with stopper ni daripada boiling tube. Okay, so make sure ada kat sini, and then telinga boiling tube ni lukis lah. So untuk menunjukkan bahawa stopper ni ada kat luar sikit. Okay, ni kena ada. Alright, so apa lagi nak kena buat? Label heat, sebab kita perlukan pemanasan. And then catalyst, porcelain chip ataupun nak guna aluminium oxide pun boleh. Dan juga ethanol, tapi ethanol kena soak dalam glass wool, tak boleh letak liquid dalam ni. Kenapa tak boleh letak liquid? Kalau kita letak liquid ethanol, apa akan jadi? Since ethanol physical properties dia adalah highly flammable, so bila kita letak liquid, of course lah dia akan mengalir kat sini, kena kat pemanasan. Apabila liquid alcohol kena kat pemanasan, dia akan terbakar dan produce flame. Jadi macam combustion pula kan. So kita tak nak lah. So kita nak dia stay kat sini, tapi pemanasan tu akan keluar sendiri, akan react dengan ethanol yang ada kat glass wool. Okay, kenapa guna glass wool, tak guna cotton wool? Okay, glass wool ni kaca, kaca. So bila kaca, dia takkan menyerap ethanol. Ethanol hanya lekat pada glass tu. So bila lekat pada glass tu, kita boleh guna small amount of ethanol. Situ dah jimat dah, and then dia takkan flowing out. So to prevent ethanol from flowing out, and use the small amount of ethanol, sebab kita guna glass wool. Kalau letak sini cotton wool, salah lah. Okay, why cannot use cotton wool? Sebab cotton wool akan absorb large amount of ethanol, and cotton wool juga, since cotton wool ni adalah kapas, dia might burns easily. Okay, kita tak nak yang tu. So make sure semua betul. And the reason, if the question asks you why we use glass wool, ni lah reason dia. Or soalan biasa tanya why cannot use cotton wool, sebab inilah. Okay, next. Okay, next is suggest a chemical test. Bila suggest a chemical test, kena ada method, apparatus kan. Method, substance, apparatus and result. Ini. Okay, so method dia jangan guna use. Kalau guna use, salah, sebab kita nak specific macam mana nak buat chemical test tu. Untuk identify compound Y, kita nak tahu betul ke compound Y ni adalah ethene gas, alkene gas, betul ke tak. Cara kita nak test kehadiran alkene gas adalah menggunakan bromine water dan juga acidified potassium manganate, sebab dua-dua tu ada colour. So bila ada colour, kita senang nak identify lah. Okay, so how to suggest a chemical test? Buat method dulu. Method adalah flow, ataupun tak nak guna flow, guna channel. Channel, the substance dia adalah compound X, ataupun kita dah tahu sini ethene gas. So letak ethene gas. Apakah apparatus yang kita guna? Test tube. Into a test tube containing, result dia apa? Bromine water. Ni substance dia jugalah. Ataupun nak guna acidified potassium manganate solvent solution. Salah satu sahaja.
Let's say kalau awak pilih bromine water, so result yang awak dalam jawapan awak kena ada brown color of bromine water decolorizes. Kalau jawapan awak adalah into a test tube containing acidified potassium manganate 7 solution, jawapan mestilah acidified potassium manganate 7 solution decolorizes ataupun turns to colorless. Ni nak tukar jadi turns to colorless pun betul. Tapi make sure tally. Kalau guna bromine water, observation mesti tentang bromine water. Jangan sesat kat sini pula. Okay. Alright, so D, write a chemical equation for reactions in process 3. So process 3 adalah combustion. Combustion mesti kena ada oksigen. So ethanol react dengan oksigen wajib dapat carbon dioxide dengan water, sebab ethanol akan melalui proses complete combustion untuk produce ni lah. Okay, apa yang nak kena buat adalah kena balance. Sebab tu 2 markah. Salah balance tapi produk betul, reaktan betul, 1 markah. Okay. Right. E. Okay, E pula compound Z liberate carbon dioxide gas when calcium carbonate is added to it. So what is the functional state, the functional group of compound Z? So compound Z adalah carboxylic acid, sebab kita nampak kat sini ni kan. So functional group dia adalah carboxyl group ataupun COOH. Right, so next, number 2, name a reagent that is suitable to be used in process 4. So process 4 adalah oxidation. So oxidation kita ada 2 oxidizing agent yang kita boleh guna. Pilih salah satu sahaja, tak boleh guna dua sekaligus sebab kita nak tengok observe color change. Okay, so oxidation kita boleh guna 2 oxidizing agent antara 2. Pertama, kalau nak pilih acidified potassium dichromate 6 solutions boleh, tapi color dia orange to green. Atau jawapan satu lagi, acidified potassium manganate 7 solution tapi dia punya color ada purple tu colorless. So pilih salah satu sahaja. Since soalan pun tanya kan, satu kan, singular, satu sahaja. Okay. Alright, next is compound Z react with compound X to produce a substance with a pleasant smell. Okay, tengok pada compound Z dengan compound X. Ethanol react dengan carboxylic acid akan dapat ester, ataupun kita panggil esterification, sebab ada pleasant smell ni menunjukkan dia ester lah. So ester, kalau dia cakap what kind of smell produced by ester, jawapan dia mesti sweet smell atau fruity smell. Tu jawapan yang betul. Ni baru betul. Kalau buat nice smell ataupun good smell, salah, sebab terlalu general. Kita nak tahu what kind of bau apa sebenarnya. Good tu kadang orang tu kata bau ni best, tapi orang kata tu tak best kan, tapi tak tahu bau apa. So kena tulislah sweet smell, bau yang manis, ataupun fruity smell, bau macam buah-buahan. Ini jawapan dia kalau soalan tanya what kind of smell produced by ester lah. Okay, tapi soalan ni tanya molecular formula of ester produced from compound Z dan compound X. So kalau tengok balik, compound X adalah ethanol. React dengan compound Z ethanol, mestilah yang ni produce ethanoic acid. Kalau dua-dua ni react, ethanol react dengan ethanoic acid, dapatlah ester ethyl ethanoic. Ethyl ethanoic sebab datang daripada ethanoic acid dan juga ethanol. Okey, tengok balik kat part ester. Alright. So apakah molecular formula? Hafal general formula dan masukkan sajalah formula dia. Okey, dapatlah yang ni. Ataupun kalau tak confident, boleh buat panjang-panjang kat bawah ni, how to draw ethyl ethanoic. Teacher dah ajar dalam video ester. So barulah kira satu-satu, baru tulis untuk lagi secure lah. Okay, alright. So that's all. Senang je soalan SPMRS yang baru-baru ni. So kalau practice, insyaAllah boleh buat. Okay, that's all. Thank you.